أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel. Guys, pejam celik kita dah nak sampai ke bulan Ramadan. Oh, kejap je tu rasa kan. Sekarang kan masa berputar macam tu je, macam tak rasa, tahu-tahu dah puasa balik dah. And iyalah, kawan-kawan kita pun dah nak dibelenggu lagi kan. Mungkin puasa ni tak ada cerita tu ke macam mana? Ke proceed? Kita ada benda nak beritahu kan kat ujung video. Okay. Kita akan bagi tahu. Alright, okay. Sekejap lagi korang kena stay sampai ujung video sebab kita orang ada benda besar nak bagi tahu kat korang, and ada benda besar juga nak bagi korang. Okay guys, so jangan lupa tekan like, subscribe juga hit bell notification. Kita layan intro macam biasa. Let's roll it. Alright guys, untuk cerita yang pertama ni, kita nak bersembang tentang tajuk duty. Duty ni, biasalah kerja kan. Kerja pagi, kerja malam, tengah hari, atas jalan, dalam premis, macam-macam. Dia boleh jadi kat semua tempat, and kita pun tak tahu. Mungkin kita ni orang baru, kita baru masuk, and kita tak tahu apa yang ada dekat tempat kita tu. Okay. Sama juga yang terjadi kepada Mamat ni. Okay, korang pernah tak pendobi? Pergi dobi? Kan, kita pergi basuh baju kan. Terutamanya orang-orang bujang lah, student house kan, yang biasanya memang malas gila nak basuh baju sendiri. Penjudah dia pergi mana? Pergi dobi. Okay, benda ni terjadi kepada seorang, nama dia Syahril. Okay, Syahril ni dia pergi ke dobi waktu tu disebabkan dia perlu menyelenggara satu mesin yang dah pun ada masalah dekat bahagian orang kata kerongsong duit apa tu yang nak masuk tempat masuk duit tu lah, macam tu. So dia ni merupakan in charge kepada dobi tersebut. Biasa dobi malam-malam tak ada orang kerja pun kan. Anak dobi sekarang tu kebanyakannya dobi layan diri kan. So si Syahril ni dia kata ada satu kisah ni yang bagi dia amat-amat menakutkan pada waktu tu. Okay, cerita macam ni guys. Satu hari tu dia sampai ke dobi tu. Okay, salah sebuah dobi yang berada dekat Kuala Terengganu sana. Alright, dia kata dia sampai kat sana, dia berhenti kereta masa tu dalam lebih kurang 11 malam macam tu. So dia pun macam okay lah, buat kerja dia lah kan. Dia pergi sorang-sorang sebab benda tu dia dah biasa buat. Dia keluarkan semua tools dia yang ada, screwdriver apa semua. Dia pun mula buat kerja untuk membaiki semula tempat letak duit tu tadi. Okay, Tengah dia buat, tiba-tiba dia kata ada seorang makcik, dia macam lingkungan 40-an macam tu, datang bersama anak dia, and then bawa bakul untuk basuh baju lah. So dia macam tengok, dia senyum sekejap, and then dia biarkanlah orang tu buat kerja. Lepas tu dia biar je lah juga makcik dengan anak dia tu pergi basuh baju. Basuh. Dia dengar kedua-dua orang ni berborak. Dia berborak. Okay, tapi pada waktu tu dia kata dua orang ni berborak satu bahasa yang dia tak faham. Faham tak? Dia orang ni Melayu, nampak macam Melayu, tapi dia orang borak bukan bahasa yang dia faham. So dia assume mungkin dia orang ni daripada warga-warga asing lah, yang nampak macam Melayu tapi sebenarnya bukan. Okay, dia pun buat kerja, and then dia kata waktu tu saya pun perasan yang saya tertinggal satu barang dekat dalam kereta. So saya pun keluar balik daripada dobi tu and menuju ke arah kereta saya, and then saya masuk, saya cari barang-barang tu semua. Okay, saya pun masuk balik ke dalam dobi tu and then saya sambung baiki. Tapi waktu saya masuk ke dalam dobi tu makcik dengan anak dia tu dah tak ada kat dalam tu. So saya macam okay lah, ada orang dah keluar lah kot, sebab nak tunggu 20 minit kan, 20 minit apa semua. So mungkin dia dah keluar lah kot masa saya masuk kereta. So saya pun tak tahu. Saya pun masukkan barang saya tu, saya buat kerja apa semua. Sekali lagi waktu tu saya terdengar ada orang berborak and jalan menghampiri ke arah dobi tu. So dia nak masuk dobi tu lah. And bila saya tengok ke arah belah kiri tempat masuknya dobi tu, saya terberanjak sebab itu adalah makcik dan budak kecil yang sama masuk ke dalam dobi tu. Aku cakap
Waktu tu dah mengembang lah dia kata. And aku pun tengok ke arah mesin basuh yang diorang nak pergi tu. So aku tengok, mesin tu berpusing lagi. Makcik ni macam baru datang. Faham tak? Dia dah rasa pelik lah kat situ kan. So dia macam okay lah, dia buat tak tahulah, biar je lah. So dia bawa buat kerja. And then dah selesai, dia kata dia pun nak angkat barang-barang dia. And then dia keluar ke arah pintu kereta dia. So dia pun letak barang kat pintu kereta dia. Dia nak susun sikit barang dekat belakang kereta dia. Waktu ni cap, aku ternampak cap, makcik dengan anak tu keluar daripada dobi tu cap. So aku macam okay, yang ni betul, aku nampak dia orang dah keluar. So aku pun buat tak tahu je lah. Aku pun masukkan barang, start enjin kereta, and then tutup pintu. Aku jalan melintasi dobi tersebut. Waktu aku tengah jalan melintasi dobi tersebut cap, mata aku ni terpandang ke arah dobi tu tadi. And bila aku pandang ke arah dobi tu cap, aku nampak makcik dengan budak tu tengah duduk atas bangku yang berada dekat dalam dobi tu. Waktu tu mengemang cap. Padahal baru sekejap tadi aku nampak dia keluar cap. Ini aku keluar daripada dobi tu, jalan terus tu aku nampak dia duduk lagi berdua kat situ. Waktu tu memang tak cakap banyak ah. Memang aku tekan lah keretanya tu sampai lah ke rumah. Sampai rumah saya cerita benda ni dekat isteri saya. Isteri saya kata saya penat. Tapi saya tak expect lah yang saya penat waktu tu, sebab saya boleh nampak apa yang terjadi pada malam tersebut guys. So itulah dia cerita yang dikongsikan kepada kita. Okay guys, kalau kita nak cerita pasal duty ni tak sah kalau kita tak cerita pasal Pak Gad, pengawal keselamatan. Tak kisahlah mana-mana building ke, shopping mall ke, pengawal keselamatan ni antara manusia yang paling banyak cerita kalau kita bisa cerita tentang pengalaman-pengalaman mistik ni. Okay, kita nak cerita seorang Pak Gad ni. Okay, nama Pak Cik ni Pak Cik Ramadan. Kena dengan kita punya bulan puasa yang akan datang ni. Nama dia Pak Cik Madan. Okay, Pak Cik Madan ni dia kata dia bekerja dekat sebuah macam wisma. Dia kata wisma ni ada 3 tingkat. And tak adalah wisma besar pun. Wisma ni biasanya besar. Wisma 3 tingkat ke? Mana ada wisma 3 tingkat? Orang panggil wisma. Ada wisma 3 tingkat kan? Ada kan? Ada ke? Ada okay. Dah dia kata wisma kan? Okay. Wisma ni ada 3 tingkat. So dia kata dia banyak mendengar cerita pasal misteri-misteri yang berada dekat wisma tersebut. Okay? Tapi disebabkan dia ni macam berani, maksudnya ialah orang tua ni biasanya diorang ni bukannya tak takut, cuma diorang ni berani sangat. Okay. Apa yang terjadi kepada Pak Cik Madan ni, dia kata waktu ni dia shift malam. Bila cerita pasal Pak Gad shift malam, memang macam ni. Alright. Waktu tu saya berada dekat dalam pondok jaga. Saya pun buat air waktu tu, tak silap saya dengar lagu sementara saya nak tunggu clocking di hours yang seterusnya, which is pada pukul 11.30 malam. Okay, saya menunggu cap. Saya menunggu sementara kawan-kawan saya pun orang kata apa, dah mula beransur balik waktu tu sebab shift diorang dah habis lah. So malam tu saya berjaga berdua dengan seorang lagi budak muda ni. Tapi biasalah budak muda, call time memang jahanam lah, memang tak sampai lagi lah waktu tu. Tapi saya macam usnuzon je lah, mungkin dia akan sampai kemudian apa semualah. So saya pun duduk dekat dalam pondok jaga tu sambil macam saya kata tadi buat air, dengar lagu apa semua. Tengok jam 11.25. So dah nak 11.30 baru kita orang jalan lah. So waktu tu cap, tengah-tengah dengar lagu apa semua, dah minum air teh pula, perutnya ni memulas. So saya pun berlari ke arah toilet yang berada dekat belakang guard house tu. Dia dekat je lah, tak jauh pasal mana pun. Memang biasanya Pak Gad akan gunakan toilet tersebut lah untuk dilakukan segala aktiviti pembuangan. Okay, so waktu saya dah habis buang apa semua tu, kita cut it short, dah settle. Saya pun keluar ke arah pondok guard tu cap. So bila saya keluar ke arah pondok guard tu, saya nampak budak AD ni dah ada dekat pondok jaga. AD ni budak yang akan partner dengan saya malam ni lah. Macam, AD sampai dah ni. Ni kau settlekan di jap report tu di. Aku pergi clocking. Kau relax sini di. Lepas tu Eddie tu buat macam ni. So maknanya dia okey lah. Alright. So dia pun tak banyak cakap. Dia pun berjalan. Dia ni lah si Pak Medan ni. Dia pun jalan daripada dia punya guard house pergi ke wisma tersebut. Okay.
Dia kata waktu tu dia menyuluh-nyuluh lah ke arah Wisma tu. So dia pun pergi kat tingkat 1, clock. Jalan sampai ujung, clock. Sampai belakang blok, clock. Sampai belakang blok satu lagi, clock. Setiap Wisma tu dia ada 4 zone yang dia perlu clock. Okay, sampai zone keempat, dia kena patah balik zone pertama untuk naik ke tingkat yang kedua. Dia pun naik tingkat yang kedua. Dia clock yang pertama, and dia pergi kedua, dia clock yang kedua. Dia pergi ketiga, dia clock ketiga. Dia pergi keempat, dia clock keempat. Dan dia nak naik ke tingkat ketiga, dia kena lalu mana? Clock yang pertama. So dia pun jalan ke arah clock yang pertama. Dia pun tengok jam yang ada dekat aras tu. Tadi bukan aku dah clock ke kat sini? Takkanlah lupa. Dia kata macam tu. Sebab dia kata jam tu belum dikunci lagi jam. Tak ada lambang kunci tu kat situ. Okey lah, kita tak nak fikir panjang lah. So dia pun cocok, dia clock. Waktu saya tengah cocok tu cap, dan saya clock, saya ternampak dekat bahagian tangga ada seorang lagi jaga sedang naik ke arah tingkat atas. So saya macam, Eddie? Budak ni, aku suka duduk kat post guard, dia ikut pula. Eddie. So saya pun tak fikir panjang, saya pun berjalan menuju ke tangga untuk pergi ke aras ketiga cap. Saya pun panggil nama dia, Eddie. Aku suruh kau duduk kat post guard. Tak apa, biar aku clocking, tak ada hal. Aku cakap macam tu. Tapi bila sampai ke atas cap, tak ada. Hilang amak, tak ada. So aku macam apa hal lah ni? So aku pun angkat walkie. Eddie, masuk Eddie, Pak Badan ni, masuk. Tak dijawab waktu tu. Usah budak ni pergi mana pula ni? Kacau lah, dia kata macam tu lah. Dah lah aku sorang-sorang kat sini, walaupun itu aku pilih kan. So aku pun ambil keputusan cap, daripada atas tu turun lah ke bawah. Dah habis clocking lah, 4 section dekat blok yang ketiga ni. Aku pun turun bawah, nak pergi cek Eddie ni lah. Okay, so waktu aku turun ke bawah tu cap, aku naik tangga daripada 3, 2, and bila sampai ke tingkat kedua cap, aku terdengar bunyi mesin punch card. Bukan punch card lah, mesin clocking tu seolah-olah seperti diusik. Cing. Mana aku turun tangga, dekat ada lagi satu tangga kan. Sampai tangga kat sini aku dengar. So macam siapa pula clocking ni? Jangan sampai 2 kali, nanti susah buat report. Aku rasa macam tu lah. So aku pun mencepatkan langkah aku turun ke bawah. Dan bila aku sampai dekat bawah cap, aku nampak Eddie ni tengah berdiri dekat depan mesin clocking yang tadi tu. Cakap, Eddie, ni yang tu aku dah buat ni, yang tu tak payah Eddie. Lepas tu Eddie tu pusing ke kiri, and then dia jalan. Aku cakap, dia ni kenapa masalah mama ni kan? So aku turun ke bawah untuk kejar dia lah, untuk tengok ke mana dia pergi. And bila aku sampai je dekat clocking tu, tempat clocking aras 2 tu, aku pun pandang ke arah koridor tu, walkway tu lah. Dan aku nampak dia berjalan perlahan nak menuju ke arah clocking checkpoint lagi satu. Aku macam dia ni apa pasal, apa masalah dia ni kan? So aku pun keluarkan torchlight aku ni, and then aku suluh dekat dia cap, untuk bagi dia dapat direction lah. Sebab aku panggil dia buat tak tahu je, tak tahu lah dia tak perasan ke apa. So aku pun keluarkan torchlight, aku on torchlight cap. And waktu aku hulurkan torchlight tu ke arah dia, benda yang tengah berjalan kat depan tu cap ikut hilang sama dengan cahaya yang aku pancar. Dapat bayang tak macam mana? Dia macam, okay, dia angkat torchlight dia, bila kau suluhkan, kan cahaya tu datang, cahaya tu datang dia sem. Waktu tu apa lagi nak cakap cap, memang berlari lah saya. Aku pun turun daripada tingkat kedua tu cap, sampai tingkat bawah, dan aku terus berlari cap, berlari ke arah pondok aku tadi. Bila sampai dekat pondok cap, aku tengok Eddie tu tengah sempoi, dia tulis report. Dia macam tak ada benda jadi. Aku tanya, Di, kau pergi mana tadi Di? Pergi mana apa? Kat sini abang, buat report abang suruh tadi. Kau tak ada pergi mana? Tak ada pula bang. Tak apa lah. Asal bang? Tak ada apa. Okay. So waktu tu aku macam
apa yang aku nampak tadi tu kan. Aku dah macam, faham tak? Dia macam, aku tanya, aku jawab sendirilah. Tapi waktu tu aku memang panik gila, berpeluh-peluh badannya. And waktu tu memang aku tak keluar lah. Memang clocking sepanjang malam tu aku suruh Eddie ni je buat. Dah nampak kan? Kalau tak nampak berani buat. So itulah dia guys, kongsian daripada Pak Madan kepada kita. Alright guys, so itulah dia dua kisah yang kita dah kongsikan kepada korang. Ini kisah yang ketiga guys, cerita daripada seorang rider. Ni rider ni sampai malam juga buat kerja ni. Biasa kalau kita dengar cerita hantu-hantu rider ni, dia orang akan macam ditumpang, pergi ke alamat yang menyeramkan. Tapi kali ini dia datang serta dengan gambar guys. Ada gambar. Sekejap kita akan tunjukkan korang. Okay guys, cerita dia, si Firdaus ni, dia kata dia pergi menghantar satu makanan ni di sebuah taman. Okey, sampai je dekat taman tu, dia kata taman tu macam nampak agak ke dalam tau. Dia kata perumahan dia orang ni kena lalu kampung untuk sampai ke perumahan taman ni, dia kata. So kita orang pun macam biasalah. Saya ini bukan kali pertama pun saya melalui kawasan tersebut untuk pergi ke taman tu lah. Okey, sampai je saya dekat kawasan tu cap, waktu tu tak tahu kenapa malam tu dia rasa macam merinding, dia rasa macam seram sejuk kan. Tapi saya, yalah, kita rider, makanan kena hantar dulu, seram sejuk kemudian kan. Okey, saya hantar barang cap, saya letak barang apa semua, saya angkat, saya pun bawa sampai ke alamat yang dituju. Sampai rumah dia, saya bagi salam, saya hantar barang, settle. Dan malam tu saya dah tak nak ambil order lah. Saya dah nak balik dah waktu tu. So saya pun bawa motor saya ke belakang and then melalui jalan kampung tersebut cap. Okey, waktu saya melalui jalan kampung tu cap, sampai je satu simpang nak keluar ke arah kampung tu, saya tiba-tiba macam terperanjat sebab saya nampak ada seorang wanita sedang berjalan berseorangan ke arah luar kampung. Saya macam, hantarlah kan. Macam yelah, takut lah kan. Pukul berapa, 11 lebih, berjalan seorang-seorang pula tu kan. Lepas tu kampung tu macam sunyi pula. So saya pun keluar je lah simpang tu macam biasa and buat tak tahu. Okay cap, bila saya dah keluar simpang tu cap, saya perlu mengambil side ke kanan untuk keluar daripada kawasan kampung tu. Waktu tu cap, bila saya sampai je dekat area kona simpang kanan tu, saya ternampak budak perempuan yang saya nampak tadi berjalan tengah duduk dekat satu batu di sebelah satu rumah besar yang ada kat situ. Saya macam, budak perempuan ni tadi bukan belakang aku. Takkan aku bawa motor dia dah boleh duduk kat situ kan. Tapi hati ni tak adalah berani nak pergi tanya. So aku pun stop dengan motor kat tepi tu and then buka telefon waktu tu. Tapi sambil mata tu jeling-jeling juga benda yang ada dekat situ. Tapi bila saya jeling, saya rasa tu manusia tu. Bukannya something else kan. Tapi saya pun tak tahulah. Saya duduk waktu tu and saya main telefon cap. And waktu tu hatinya tergerak lah untuk snap gambar yang ada dekat situ. So saya pun curi-curi cap, ambil gambar orang kata perempuan tu yang sedang duduk dekat batu tu pada waktu tu. So saya macam, ni awak ni boleh tegur ni. Tapi saya tunggu line clear lah kan. Sekejap lagi kan tegur malam-malam ni kan, sekejap lagi apa pun tak dapat. Okay, saya tengok macam line dah clear. So saya pun bawa motor saya cap, pergi mendekati kawasan tempat perempuan tu duduk. Dan saya pun pergi ke arah tu. Saya berhenti, saya turun motor and then saya berjalan menuju ke arah wanita tersebut. Saya tanya dia, Assalamualaikum, apa saya duduk sorang-sorang kat sini? Lepas tu dia tak jawab. Lepas aku tanya lagi, Assalamualaikum, kenapa duduk sorang-sorang macam ni? Bahaya ni. Dia tak jawab lagi cap. So aku rasa waktu tu aku dah kena rejection lah. So aku pun jalan 2-3 tapak meninggalkan dia. Waktu aku jalan 2-3 tapak meninggalkan dia, ada satu suara ni aku terdengar. Dia cakap macam ni, nak tumpang boleh ke? Dia cakap macam tu cap, nak tumpang boleh ke? So aku macam, boleh, tak ada masalah, nak tumpang boleh. Rumah jauh ke? Dia giling kepala. Jomlah, tapi saya naik motor je, awak okey ke?
Dia tak jawab cap. So aku pun turun daripada tempat. Dia macam membukit sikit tau, tempat budak perempuan ni duduk. So aku pun turun daripada bukit yang dia duduk tu untuk pergi ke arah motor. And then aku nak pusing lah ke arah depan tu, untuk senang lah, dia tak payah nak turun bukit apa semua. So aku pun pusing cap sampai kat belah depan tu. And then aku stop dengan motor aku. Bila aku stop dengan motor aku tu, aku tengok lah dia. Aku cakap dengan dia, jomlah naik, saya hantarkan awak balik. Lepas tu aku nampak perempuan tu bangun cap. Perempuan tu bangun. And then dia berjalan dekat depan motor aku waktu tu. And waktu dia berjalan ke depan motor aku tu cap, aku baru perasan cap, yang rambut dia panjang sampai ke tanah. Waktu tu rambut dia panjang sampai ke tanah. And bila dia berjalan dekat sebelah aku cap, aku ada terbau something yang busuk gila-gila waktu tu. Aku pun tak tahu nak cakap apa, tapi dia macam bau darah, bau hanyir, memang busuk sangat-sangat lah. And then dia berjalan menuju ke arah belakang aku cap. Aku tertoleh lah tengok kat side mirror cap. And bila aku tengok kat side mirror cap, apa yang aku nampak cap, cuma ada something yang berbulu terapung. Dia macam ada rambut, tak ada kepala, terapung, berjalan dekat belakang aku. Oi, waktu tu tak cakap banyak cap, aku pun start motor. Aku terus gerak lah. Aku tertinggalkan kawan tu kat belakang. Aku pun gerak jauh dah cap. Sampai dekat satu shell ni, aku berhenti. And aku tercungak-cungak waktu tu. Aku masuk dia punya area tandas tu. Aku cuci muka lah. Aku macam, babi, apa aku nampak sial. Waktu tu memang darah tu orang kata sampai ke kepala lah. Jantung tu berdegup laju lah kan. Aku pun keluar daripada toilet tu cap. And then aku pergi ke arah motor aku tu. Okay, bila aku sampai kat motor aku tu cap, aku start engine. Aku pun jalan menuju ke rumah aku cap. Aku tak tahu cap, tadi tak ada apa-apa cap, tapi perjalanan daripada rumah aku ni, daripada Shell ni nak pergi rumah aku ni sangat mencabar cap. Sebab masa aku tengah bawa motor keluar daripada Shell tu cap, aku punya rantai boleh tercabut cap. Rantai motor aku tercabut and jatuh dekat tanah cap. Waktu tu tak boleh nak cakap apalah kan. Apa lagi inisiatif yang aku boleh buat? And then aku betulkan rantai yang ada dekat situ. Aku cuba nak fixkan cap. Aku pusing balik, aku lilit. Ambil masa dalam 10-15 minit juga aku buat benda tu dalam keadaan berpeluh pening aku. Aku dapat settlekan cap. Aku start motor aku, benda tu berpusing cap. Tapi bunyi tu macam bising sikit lah. Rantai tu dah putus agaknya kan. And aku pun naik atas motor cap. And bila aku naik atas motor cap, dekat tepi Shell tu ada satu batu cap. Dekat batu tu perempuan tu tengah duduk lagi cap. Ya cap. Waktu tu tak boleh cakap apa cap. Aku start motor sekali lagi, jalan. Belum sempat jalan, rantai tu jatuh lagi cap. Kali ni memang aku tak ada benda lain yang aku boleh cakap. Aku turun motor, aku tolak motor aku tu sampai ke depan. And aku kena melintasi benda tu cap. And memang kalau kau dengar memang tak logik kan, tapi itu yang aku lalu cap. Sekali lagi, masa aku lalu sebelah dia, bau busuk gila cap. And dia duduk je agak situ. Tapi dia tak kacau lah. Aku tak tahu lah dia marah ke tak. Tapi aku jalan sampai depan, ada seorang pakcik ni tolong. And then aku cerita kat dia yang aku punya kereta motor ni apa semua masalah. Dia suruh aku tinggalkan motor, aku naik kereta pergi kat rumah aku. Lepas tu aku suruh abang aku tolong jackkan apa semua. Tapi alhamdulillah cap, benda tu tak ikut. Aku cerita benda ni kat abang aku pun dia macam gelak. Dia gelak tapi benda ni tak mustahil berlaku. Tapi kalau korang nak tengok gambar, inilah gambar yang first dia ambil tadi tu guys. So itulah dia guys, gambar yang kau tengok. Kau tak nampak apa-apa lah kan. Aku pun tak nampak apa-apa, tapi nampaklah ada bentuk perempuan duduk kat situ kan. Seram kan? Seram gila siya. Alright guys, so macam kat awal tadi Acap ada cakap yang Acap nak announce something, right? Okay, apakah itu? Macam biasalah, raya tahun lepas kita dah keluarkan, tahun ni pun kita akan keluarkan. Tapi kita dah boleh announce ke belum? Okay lah, kita tunjuk kat awal bentuk dululah. Boleh? Nak tengok ke tak? Acap sebenarnya nak keluarkan limited box raya. Tahun lepas kita dah keluarkan our limited design dengan limited box sampul raya dan juga box raya. Tahun ni kita ada benda yang lebih ekstra, sampul yang lebih style, kotak yang lebih besar, dan kita ada additional thing kat dalam. Biasa tengok jump scare dalam video, betul? Macam mana pula kali ni saya bawa jump scare tu dalam hidup awak.
awak boleh nampak jump scare tu dalam bilik awak boleh letak jump scare tu dekat ruang tamu awak dan sebagainya. Biasa korang minta, abang nak jump scare. Tapi kali ni kau tengok video Acap dengan jump scare dekat sebelah. Apakah itu? Nanti kita akan bagi tahu guys. Alright, will be opening soon. Korang kena update dekat YouTube Acap nanti. Bila Acap dah buka the order, korang kena standby. Okay? Sebab macam biasa Acap buka limited. Siapa cepat, dia dapat. Lepas habis, no restock. Okay? Macam tahun lepas kita 3 hari dah sold out. So mungkin tahun ni lagi awal, mana tahu. Alright guys, see you guys. Assalamualaikum. Watch out dulu. Bye.